Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Pagi ini kita digemparkan dengan satu perkara ataupun satu pendedahan yang luar biasa. Ia berkaitan dengan siapa bakal Perdana Menteri Malaysia yang akan menggantikan Anwar Ibrahim. Sebelum saya teruskan ulasan kali ini, jangan lupa tekan butang subscribe dan paling penting, pada pendapat Anda, coba senaraikan siapakah Perdana Menteri yang akan menjadi Perdana Menteri bagi Anda. Tetapi hari ini, seorang veteran, wartawan veteran mencabar rakyat senaraikan 10 bakal Perdana Menteri pada masa yang akan datang. Siapa pendapat Anda yang bakal disenaraikan sebagai Perdana Menteri? Ada yang menyenaraikan Azmin Ali. Ada juga yang menyenaraikan Khairi Jamaluddin. Ada juga yang menyenaraikan Nurul Izzah Ibrahim. Ada juga yang menyenaraikan nama-nama lain seperti Zahid Hamidi. Dan yang lebih mengejutkan, Najib Tun Razak juga turut disenaraikan sebagai calon Perdana Menteri semula menggantikan Anwar Ibrahim. Namun demikian, nama-nama yang lain seperti Tun Mahathir, Hadi Awang, Muhyiddin dan juga Ismail Sabri Yaakob tidak disenaraikan dalam senarai tersebut. Jadi, pada pandangan Anda, siapakah yang layak menjadi Perdana Menteri menggantikan Anwar Ibrahim? Wartawan veteran dan tokoh wartawan negara Kadir Jasin mencadangkan supaya rakyat mula menamakan sekurang-kurangnya 10 tokoh politik yang berpotensi diangkat sebagai Perdana Menteri Malaysia dalam tempoh 5 hingga 10 tahun akan datang. Ada yang mencadangkan, kata mereka, daripada PAS, ada juga yang mencadangkan daripada DAP. Tetapi jauh sekali mereka memandang mungkin daripada Malaysia Timur seperti Sabah dan Sarawak juga layak diangkat sebagai Perdana Menteri. Gesaan itu dibuat dalam satu tulisan terbaru yang membangkitkan kemungkinan Nurul Izzah Anwar, anak kepada Perdana Menteri Anwar Ibrahim, menjadi Perdana Menteri wanita pertama negara sekiranya percaturan politik semasa memihak kepadanya. Sama ada dia akan menjadi seorang lagi anak Perdana Menteri yang berjaya naik menjadi Perdana Menteri seperti Najib Razak, atau tersekat separuh jalan seperti Hisamuddin Hussein dan Mukhriz Mahathir. Hanya masa yang menentukan, katanya lagi. Dalam tulisan itu, Kadir mengulas perkembangan pemilihan PKR, khususnya pencalonan mengejut Nurul Izzah untuk jawatan timbalan Presiden Parti, walaupun pada awalnya hanya menyatakan hasrat mempertahankan kerusi naib Presiden. Menurut Kadir, perkembangan tersebut menunjukkan ketokrat politik sedang berlangsung dalam PKR apabila pemimpin cawangan dan negeri secara tiba-tiba mencalonkan Nurul Izzah bagi mencabar penyandang Rafizi Ramli. Rafizi yang juga penyandang timbalan Presiden disifatkan Kadir sebagai individu yang mungkin sudah hilang plot apabila menggesa perwakilan menyokong Nurul Izzah, pesaingnya sendiri dalam pertandingan tersebut. Boleh jadi juga Rafizi akan tarik diri sebelum pengundian kerana dia tahu dia akan kalah. Dengan cara itu, bolehlah dia mengharapkan belas kasihan keluarga Perdana Menteri untuk terus diberikan kedudukan, katanya lagi. Menyentuh kedudukan Rafizi dalam pentadbiran kerajaan, Kadir menyatakan bahawa bekas Menteri Ekonomi itu kelihatan seperti terpinggir meskipun sebelum ini dia berjaya menewaskan Saifuddin Nasution Ismail dalam pemilihan parti dan kembali ke Parlimen pada PRU 15. Dalam pemerhatian lebih luas, Kadir membandingkan langkah menaikkan Nurul Izzah dengan strategi politik Anwar pada era tahun 1990-an ketika dia berjaya menyingkirkan Allahyarham Ghaffar Baba untuk jawatan timbalan Presiden Parti. Pemerhati politik veteran dan contemporary Anwar ketika beliau di dalam UMNO tentu tidak terperanjat dengan move menaikkan Nurul Izzah. Ia acuan dengan oleh
olah gerak Kem Anwar menyingkirkan almarhum Abdul Ghaffar Baba dalam pemilihan UMNO, katanya lagi. Menutup tulisannya, Kadir menyuruh supaya perhatian rakyat tidak hanya tertumpu kepada tokoh lama atau anak-anak mereka, tetapi sebaliknya mula menambahkan pemimpin muda yang berwibawa untuk menerajui negara pada masa akan datang. Apa-apapun, kita tidak boleh menangguhkan terlalu lama untuk melakukan peralihan daripada generasi, kata beliau, daripada generasi kepada generasi yang lain. Jadi saudara, sila senaraikan siapakah Perdana Menteri pilihan Anda akan datang. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Rafizi letak jawatan menteri jika kalah pemilihan PKR. Isu dan tajuk ini mendapat perhatian ramai khususnya para penyokong PKR. Dan yang lebih ramai lagi ialah para penyokong Pakatan Perikatan Nasional, pembangkang. Entahlah kenapa pembangkang pula yang paling bising apabila Rafizi kata dia akan letak jawatan jika kalah pemilihan PKR. Apa kaitan PKR dengan pembangkang? Ramailah yang gembira kalau Rafizi letak jawatan. Ada yang kata apapun kelemahan Perdana Menteri ke-10, pemerintahan beliau masih yang terbaik berbanding kepimpinan sebelumnya. Oleh itu rakyat Malaysia perlu sangat beri peluang kepada Perdana Menteri 10 Anwar Ibrahim untuk terus menerajui kerajaan Malaysia untuk penggal kali yang kedua selepas PRU ke-16. Bila ternyata penggal kedua tiada perubahan, maka kita wajib cari Perdana Menteri yang baru atau pemimpin parti yang baru dan Perdana Menteri baru untuk memimpin Malaysia ke arah kecemerlangan. Kepada saudara Rafizi, kata netizen, kalau kalah dalam pemilihan kali ini tunjukkan jiwa yang besar, jangan menderhaka parti sendiri seperti Azmin, bekas timbalan Presiden PKR. Bantu PKR memenangi PRU ke-16 dan bila menang nanti pasti akan ada sesuatu perubahan besar berlaku ketika itu. Rafizi, ramai yang sokong awak, tetapi jangan ikuti jejak Azmin yang dendam kepada Perdana Menteri ke-10 dan sanggup hancurkan pasukan yang pernah dibina bersama demi nafsu dan amarah peribadi. Semoga PKR terus unggul menerajui kepimpinan negara sekurang-kurangnya satu penggal lagi selepas PRU ke-16, kata beliau. Saudara-saudara sekalian, ini sebabnya Rafizi bersedia letak jawatan jika kalah pemilihan PKR. Penyandang timbalan Presiden PKR Rafizi Ramli menyatakan kesediaan untuk meletakkan jawatan sebagai Menteri Ekonomi jika gagal mempertahankan jawatannya dalam pemilihan PKR akan datang. Mengakui dia sebenarnya agak lega dengan kemungkinan itu, Menteri Ekonomi itu berkata dia akan mempunyai lebih banyak masa dan lebih bebas bersuara dalam pelbagai isu. Kalau saya kalah, saya letak jawatan dan jadi ahli parlimen biasa. Saya bersyukur kerana ada hikmah beberapa perkara. Saya tak dibebankan dengan tugas jadi menteri. Teruk tahu jadi menteri, kata beliau. Banyak tanggungjawab tak terbuat. Yang kedua, saya lagi gembira, mulut dan tangan saya tak terikat, kata Rafizi. Sebelum ini saya anggota pentadbiran. Kalau saya tak setuju pun, contohnya Azam Baki dilantik semula sebagai Ketua Pesuruhjaya SPRM, saya tak boleh sebut secara terbuka sebab saya anggota pentadbiran. Ia akan langgar etika kerana keputusan dibuat oleh Perdana Menteri. Jadi saya terpaksa tutup mulut, katanya dalam siaran langsung podcast yang bakar menteri. Mengulas contoh lain, Rafizi berkata dia juga terpaksa berdiam diri meski tidak bersetuju dengan Ketua Pemuda UMNO Dr. Akmal Saleh mengenai pelbagai isu. Katanya sekiranya dia bersuara, ia akan mengakibatkan media melaporkan tentang perbalahan antara menteri. Rafizi dicabar oleh sekutu lama Nurul Izzah Anwar untuk jawatan timbalan Presiden PKR. Awal hari ini,
Nurul Izzah yang merupakan anak Perdana Menteri Anwar Ibrahim secara terbuka mengkritik pelantikan semula Azam yang merupakan kali ketiga di bawah pentadbiran Anwar. Nurul Izzah mendapat sokongan luas dari dalam PKR dengan banyak bahagian menjanjikan sokongan untuknya sebagai timbalan Presiden. Ini memberikan gambaran Rafizi berdepan cabaran besar untuk mengekalkan jawatannya. Sekian untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda.